pemain bola, okay? Orang asyik ingat nama-nama player striker, kan? Semua orang ingat. Messi, Ronaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sebab view topik yang best ni. Topik ni Mek Sana tahu mesti ramai sangat nak tahu tentang, tertanya-tanya tentang karakter-karakter manusia dalam organisasi kita, dalam tim kita. Tak kisahlah orang yang buat bisnes ke, orang yang duduk dalam organisasi career, yang ada HR, yang ada administration, yang ada level of director, yang ada level of finance, accountant. Okay, jadi hari ni Mek Sana akan kupas sedikit topik yang penting ni, supaya anda tidak lagi rasa tertekan dan selalu berada dalam konflik apabila dealing with people inside your organisation or inside your team. Okay, selalunya kita akan tengok dalam organisasi yang besar, kan, selalunya ada orang dia kuat membangkang, ada orang dia ikut je, ada orang dia boleh bagi opinion tapi dia tak pandai buat kerja, ada orang dia suka benda-benda yang keluar, buat kerja kat luar, tapi dia tak suka buat kerja di dalam. Termasuklah dia suka buat kerja yang orang nampak, atau kerja-kerja yang berkumpulan, atau kerja yang macam glamour-glamour, kan, menyebut-nyebutkan diri, busy-busy-busykan diri kat luar, busy-busy body, ramai-ramai dia suka. Tapi ada orang dia tak suka kerja ramai-ramai, dia suka kerja di belakang tabir je, dia suka kerja orang tak tahu dia wujud, dia macam duduk diam tapi kerja siap. Okay, jadi sekarang anda dah faham apa yang saya maksudkan. Okay, sekarang kita bercakap tentang karakter manusia mengikut DOPE test. Okay, DOPE test, DOPE test. Okay, ujian ini adalah bagi mengenal pasti apakah karakter anda. Adakah anda ni berkarakter leader, atau adakah anda ni berkarakter orang yang suka buat kerja-kerja di belakang tabir saja, tak nak tunjukkan diri. Okay, kalau bagi anda tunjukkan diri, fail terus. Atau adakah anda ni orang yang mudah simpati, atau adakah anda orang yang memang tak pandai simpati ke orang, memang hati kering lah, hati kering orang cakap, kan, macam orang suruh buat keputusan, bila suruh dia buat keputusan, memang dia dah tak fikir habis perasaan tim yang lain. Okay, atau adakah anda orang yang suka benda-benda yang menonjolkan diri anda, menonjolkan kelebihan anda, atau adakah anda ni orang yang nak kena puji baru nak bekerja? Okay, jadi sekarang kita dah tahu sikit-sikit, okay, sikit-sikit view tentang apa yang Mek Sana nak cakap. Siapakah anda? Siapakah anda di dalam tim anda atau organisasi anda? Sebab apa saya nak pentingkan sangat hal ni? Sebab mana ada manusia boleh berjaya alone. Kalau anda buat kerja alone, anda cannot grow fast atau anda cannot grow bigger. Tapi kalau anda berada dalam tim, tambah lagi tim yang betul, yang cukup karakter-karakter yang melengkapi each other ni, nampak macam banyak argument. Sebab anda selalu ingat anda kena kerja dengan orang yang karakter sama dengan anda. No, anda kena ingat karakter yang ada warna-warni, yang apabila dia berada dalam satu tim, inilah tim itu menjadi strong dan they can boost whatever they are doing. Okay, they can boost their project, they can boost their sales, they can boost they can grow their organisation. Okay, jadi apa yang Sana nak rungkai hari ini adalah tentang karakter manusia mengikut burung, birds.
Okey, burung pertama kita ikut susunan DOPE. Jadi burung yang pertama yang kita nak sembang-sembang hari ni adalah tentang burung dove atau merpati. Siapa pernah pakai shampoo dove? Shampoo dove, shampoo burung merpati. Okey, actually siapa selalu tengok macam couple-couple yang nampak sweet muit, orang selalu panggil merpati dua sejoli kan. Lepas tu selalu kalau orang jual barang-barang cenderahati, selalu burung merpati tu dia duduk berdua macam tu kan, macam sweet love macam tu kan. Okey, lepas tu itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan dove atau orang yang berkarakter burung merpati ini, okey, mereka berada kalau susunan susunan hierarki mereka berada di bawah sekali. Okey, mereka bukan leader, mereka berada di bawah sekali. Okey, ni triangle. Okey, triangle, contoh triangle kan. Mereka berada di bawah sekali. Tapi bukan bermaksud mereka tak bagus tau. You jangan salah faham. Okey, semua orang bermula dari bawah ke atas. Okey, mengikut nanti saya cakap dah mengikut apa. Okey, tapi dove ini, geng-geng burung merpati ni adalah orang yang berhati lembut. Diorang ni cepat tak sampai hati, cepat kesian. Saya ada staff yang dove. Okey, beliau memang cepat touching. Saya tak boleh salah cakap. Dia macam dia jadi cepat terasa macam pada kita tak maksudkan kita tak maksudkan dia lah, tapi dia macam salah saya ke ada. Okey, macam orangnya touching, tapi orangnya bagus dalam bekerja. Memang bagus dalam bekerja. Bahagian apa? Bahagian operation. Okey. Kalau bahagian-bahagian operation, bahagian-bahagian upgrade sistem, bahagian-bahagian admin, memang bagus lagi dekat orang dove. Okey, orang berkarakter dove. Macam orang-orang IT pun sesuai duduk dekat dove. Okay. And then sebuah company atau sebuah team, dia perlukan orang dove sebab apa lagi sebab orang dove ni adalah orang yang kalau bagi dia kerja yang tak bercakap, bagi kerja-kerja yang memang macam antara lainnya kerja packing barang, post barang, parcel, urusan parcel, bagi tracking number apa semua kan. Orang-orang dove memang A lah. Ni orang dove boleh buat. Sebab tu lah kadang-kadang ada karakter orang lain dia tak boleh buat kerja macam ni. Sebab tu jadi kerja tak jalan. Saya pernah bagi tersalah orang untuk kerja-kerja macam ni, kerja tak jalan, lambat, lepas tu banyak silap. Okey, kita dapat banyak komplain daripada customer. Rupanya tersalah bagi dekat orang. Tapi bila bagi dekat orang yang bagus, orang kategori dove, memang kerja jalan. Okey. Lepas tu orang dove ni, diorang okey, dove. Okay, awak tengok burung merpati, dia makan dekat mana? Dia makan dekat bawah. Dia makan kan bila dia landing. Bila dia landing, you baling macam beras ke biji din apa-apa kan dekat padang, kat lantai kan. Diorang turun makan. Burung dove, burung merpati, diorang makan di bawah dan diorang hidup berkumpulan. Jadi diorang ni kena ada kawan. Diorang buat kerja kena ada kawan sikit. Diorang macam diorang tak suka kerja seorang-seorang. Kena bagi kawan juga kat diorang. Kalau bagi kerja seorang, kerja susah nak jalan. Tapi kalau bagi kawan, kerja jalan laju. Okay. Alright. Memang kalau macam contoh anda kata organisasi anda tu kecil, dia perlukan dove dia seorang je boleh. Tapi pengalaman saya masa kita masih kecil, biasanya kita masih kecil, orang dove ni dia perlu kawan untuk berkomunikasi. Macam dia suka kawan staff saya yang dove tu, dia suka macam get involved dengan kawan-kawan yang lain, kawan-kawan staff yang lain. Dia tak suka macam tak bercakap, dia suka ramah, dia suka macam kawan-kawan staff kita concern dia, sebab dia orang penyayang, dia orang yang sweet-sweet macam tu. Tapi
Dia sweet tapi dia tak boleh buat keputusan besar. Jangan bagi dia buat keputusan besar, dia tak pandai. Dia ada idea tapi dia takut nak luahkan. Dia takut dia salah cakap. Takut dia salah cakap. Okay? Alright. Selalunya siapa yang perlu menjadi orang-orang yang pandai buat keputusan ni? Nanti saya beritahu lah. Pada stage burung yang seterusnya. Okay. Lepas tu bab burung dove, burung merpati ni saya nak beritahu diorang sebab apa diorang sesuai berada di bawah. Sebab level of their eye kan, diorang duduk di bawah, jadi diorang hanya nampak benda yang di bawah. Jadi diorang sangat detail untuk benda yang short term. Macam diorang boleh ingatkan bos diorang, atau diorang sangat peka dengan benda-benda yang macam hari ni, esok, lusa, minggu ni, minggu lepas, benda-benda yang terdekat diorang boleh tengok. Sebab pandangan mata diorang hanya nampak benda yang sekitar diorang saja. Sebab diorang tak fly, diorang macam makan, dia ikut how they eat, macam tu. Jadi diorang nampak, diorang banyak duduk di bawah, jadi itu yang diorang tengok selalu. Jadi itu yang diorang boleh alert dalam team. Diorang boleh bagi tahu what will happen esok, what had happened yesterday. Diorang boleh remember macam tu. Sebab ada kategori burung yang dia boleh tengok vision yang jauh, tapi dia tak boleh tengok benda-benda yang kecil, dia tak boleh tengok. Itu di mana burung dove ni lah yang pemaju, pemangkin kepada kumpulan itu, yang akan bagi tahu benda-benda kecil ni yang burung-burung besar tak boleh tengok. Okey? Kita akan pergi kepada owl, iaitu burung hantu. Okey, burung hantu. Okey. Sebab saya tak sabar nak cakap pasal burung merak. Saya suka burung merak. Okey. Okey, saya burung apa? Tak boleh beritahu lagi lah. Okey. Okey, tapi kategori burung saya tu memang menyebabkan staff saya memang diorang macam pelik. Kenapa saya berperangan macam tu? Tapi tanpa saya kerja tak jalan, tapi tanpa mereka juga kerja kami semua tak jalan. Maksudnya kami melengkapi each other. Ada sebab kenapa saya perangai macam tu, diorang perangai macam tu. Okey. Antaranya salah satunya kan, memang saya tak boleh tengok benda-benda remeh-temeh kecil-kecil. Saya tak pernah discuss dalam, saya tak pernah boleh get involved dalam group chat staff. Okay, saya macam pening tengok. Saya tak boleh, okay, saya tak boleh get involved benda remeh-temeh. Okay. Jadi saya akan cakap pasal burung yang kedua, iaitu burung hantu. Okay, burung hantu, owl. Okay, owl ni cuba anda tengok burung owl macam mana sifat dia. Dia duduk dekat pokok. Bila dia duduk dekat pokok, okay, maksudnya view dia lebih tinggi sikit, lebih tinggi lah, macam daripada burung dove tadi, merpati tadi. Sebab merpati makan kat bawah kan. Dia duduk dekat pokok. Okay, maksud saya di mana mereka banyak menghabiskan masa. Bukannya maksud saya sebab semua burung terbang kan. Kita nak tengok dia ni banyak spend masa kat mana. Okay, jadi burung hantu ni dia duduk sorang-sorang. Sebab tu burung hantu kategori manusia yang boleh kerja sorang-sorang. Okay, tapi apa yang orang tak tahu adalah okay, apa yang sebuah organisasi tak tahu, atau apa yang sebuah kumpulan bisnes tak tahu, kekurangan kenapa bisnes mereka cannot grow adalah apabila tim mereka tak ada orang awal. Kalau tim tak ada orang awal, atau bila bisnes tak ada orang awal, orang yang berkarakter awal ni, okay, memang company tu susah nak maju. Kenapa? Okay, sebab okay, cuba you tengok cara burung hantu cari mangsa. Okay, dan diorang ni boleh melihat dengan jelas, dengan benda-benda yang detail. Sebenarnya diorang boleh nampak dengan jelas. Malam ke gelap, tapi burung hantu dia boleh nampak. Burung hantu, mata dia memang dia boleh laser something in detail. Benda yang orang tak nampak, dia boleh nampak. Itu sifat burung hantu. Jadi kalau anda perasan dalam company anda ada orang yang banyak soal, dia banyak soal benda. Kalau anda present apa-apa kan, dia lah yang akan bangkang dulu. Dia lah yang akan kritik anda dulu.
Orang awal ni kuat mengkritik. Dan dia pandai mencari kesalahan. Itu sifat awal Dia memang pandai cari kesalahan sebab dia detail. Dia boleh korek salah anda dari segi waktu anda bercakap ke, documentation ke. Dia tengok apa yang dia watch, okay, diorang boleh cari kesalahan. Okay, mereka memang orang yang sangat detail dan teliti, dan selalunya tim tak suka orang awal sebab annoying. Macam dia ni kan, benda tu pun nak question ni, dia ni kan, benda tu pun nak tanya. Nampak macam menyusahkan kita lah, okay? Bagi certain burung diorang tak suka lah. Tapi kerana kewujudan orang awal ni lah, sebuah team dan company tu akan maju sebab diorang ni bergerak sebagai defender of the company. Company ni you nak maju, atau kumpulan you nak maju, team you nak maju buat apa-apa saja, you tak boleh asyik strike saja. You kena ada defend. Main bola kan ramai striker, tapi sebenarnya yang penting adalah defender. Defender memang tak famous, okay? Barisan pemain bola, okay? Orang asyik ingat nama-nama player striker kan, semua orang ingat Messi, Ronaldo. Saya tak tahulah bab bola ni kan. Tapi yang saya tahu, kalau saya kenal tu, yang saya paling kenal Ronaldo, Messi dengan saya suka tu, saya tak ingatlah nama dia sebab dia dah lama tak appear kan. Kakak striker kan. Striker dia memang famous. Satu macam orang cepat je kenal. Siapa striker? Striker ni orang-orang yang tadi saya katalah, dia bukan awal. Striker ni dia memang ke hadapan. Dalam bisnes tu, dia lah tukang cakap, dia lah tukang bawa produk, dia tukang masuk TV bawa produk. Dia tu golongan-golongan striker lah. Kadang orang ingat, oh ni bisnes dia, macam orang ingat muka dia, orang ingat produk dia. Macam Datin Sri Vida, dia golongan-golongan striker. Dia nanti burung apa saya bagi tahu. Okay? Tapi awal ni burung yang berada di barisan defender. Dia yang menghalang company daripada mengalami kerugian. Dia yang menghalang tim daripada buat salah. Dia yang menghalang tim daripada gagal. Tanpa dia, sebab itulah kalau anda nak tengok tim tu banyak sangat gagal, selalu tak maju, selalu tak buat projek tak jadi. Sebab tak adanya orang yang berkarakter awal dalam grup tu. Tapi for your information, ni senang ke nak cari orang awal? Jarang orang awal ni dia rare. Dia rare tau. Orang awal susah nak cari dalam organisasi. Okay, tapi kalau ada, jaga. Kena jaga orang awal sebab anda nak grow. Burung yang seterusnya ni lah burung yang saya nak bercakap sangat ni. Inilah burung-burung striker, burung-burung orang-orang marketing, orang-orang sale, Insta famous, selalunya orang-orang yang menonjol lah dalam tim kan. Dia boleh bercakap, dia berketerampilan, dia berkeyakinan, dia rasa confident, always confident, walaupun dia ada so many lackings tapi dia still nampak perfect. Okay. Tapi yang perfectionist tu orang awal. Orang awal dia perfectionist, tapi macam ni, orang awal dia perfectionist bila dia buat kerja, tapi kalau anda tengok keterampilan dia, dia paling tak kisah pakaian dia. Jadi kalau anda nak kenal orang awal orang yang baju ke handbag ke kasut ke dia pakai yang tu je. Dia pakai sampai dah buruk sangat-sangat dah. Kalau 6 tahun dah baru dia beli balik. Okey, jadi orang awal, saya jawab betul orang awal jarang-jarang berada di Instagram. Orang awal banyak berada di Facebook. Okey. Dan kalau anda nak tahu Android dijadikan untuk orang awal. iPhone dijadikan untuk orang-orang peacock. Orang-orang peacock yang suka, sebab apa? Ni orang-orang burung merak Sebab orang burung merak ni dia memang lahir kebanyakannya daripada anak-anak orang kaya. Diorang memang lahir daripada anak-anak orang kaya, orang-orang loaded. Jadi mereka suka benda-benda yang berjenama, diorang suka benda yang pakai cantik, diorang suka rumah diorang macam
kalau anda tengok kategori rumah orang yang design dia macam full lamak tu, tu selalunya kategori orang inilah burung merak. Okey, dan kalau anda nak tahu, majoriti masyarakat kita tergolong dalam golongan burung merak. Burung merak memang senang jumpa. Orang burung merak senang jumpa, sangat senang jumpa. Sebab itulah you jumpa ramai orang suka melawar. Sebab tu jumpa ramai lelaki dan perempuan yang suka bergaya. Diorang dah memang burung merak ni dijadikan ramai. Senang je jumpa. Dalam tim pun banyak burung merak ni. Okey, macam itulah. Tapi orang burung merak, mereka suka benda-benda yang mereka menunjukkan diri. Kalau hantar diorang pergi bercakap kat TV tu, diorang lah, jangan bagi orang burung daf bercakap. Orang burung daf, kalau you hantar pergi bercakap kat TV atau dia dengan klien, habis lingkup, semua lingkup. Okey, alright. Jangan suruh orang burung daf buat live. Jangan suruh orang awal buat marketing, buat sale, pergi bercakap lagi TV. Orang burung awal is not the right person. Mereka orang-orang yang bekerja di belakang tabir. Okay. Lepas tu, orang burung merak adalah orang yang selalu duduk dalam team striker, iaitu team yang buat sale dan team marketing. Mereka pandai menarik perhatian orang. Sebab itulah apa yang berlaku dekat Instagram adalah, kalau anda nak tahu produk-produk di Instagram, ia dicipta memang dari segi packaging, dan dah sampailah ke produk tu, diorang akan buat mengikut ciri-ciri golongan burung merak. Maksudnya kalau produk you tak cantik, produk you tak glamour, tak nampak bling, tak nampak colourful, okay, orang burung merak yang ramai sangat di Instagram tu tak beli. Okay, dan orang burung merak, diorang sanggup beli. Okay, contoh macam you open promotion kan, you open promotion, orang burung merak sanggup beli produk you walaupun diorang dah ada produk tu. Sebab tu memang sifat diorang. Sifat diorang adalah macam diorang suka duduk dalam crowd tu tau. Diorang suka macam, saya dah beli, saya dah dapat, macam diorang suka crowd tu. Kalau diorang tak dapat, diorang boleh menangis tau. Diorang boleh murung. Okay, pelik tak pelik sebab tu kalau anda perasan, orang burung merak lah yang kasut dah ada beli lagi, handbag dah ada beli lagi, tudung dah ada beli lagi. Dia suka beli benda yang dia dah ada, asalkan lawa dia beli. Dia tak fikir dah duit. Okay, ini sifat orang burung merak. Sebab tu kebanyakan founder yang menjual di Instagram, diorang tahu tackle karakteristik orang-orang customer burung merak ni. Okay, macam saya nak kata tadi, orang burung merak, diorang ada yang memang bukan dari golongan anak orang kaya. Okay, ramai juga. Tapi diorang ni, macam tu saya kata tadi, kita ni macam hierarki tau. Semua orang awal tu pun dia asal dia daripada burung dove, dia boleh jadi daripada peacock. Lepas tu kita ni bergerak mengikut pengalaman hidup. Contoh okay, ramai orang memang asal dia daripada bawah. Semua orang mesti daripada bawah. Kita memang daripada dove atau peacock. Tapi bagaimana orang burung dove boleh pergi jadi burung peacock, burung merak? Sebab kalau diorang ramai kawan dengan orang kaya atau anak-anak orang kaya, atau diorang berkawan dengan artis-artis, atau diorang berkawan dengan orang yang berketerampilan, yang memang menjaga penampilan cantik, lama-lama diorang macam diorang nak upgrade diri diorang pun nak show diri diorang. Jadi daripada burung dove, diorang boleh bertukar jadi burung peacock based on pengalaman hidup diorang. Jadi slowly, daripada tak pandai bercakap, diorang boleh jadi pandai bercakap kalau diorang dah mula banyak bergaul dengan orang-orang burung peacock. Okay? Okay, dah faham sesuatu? Tara, eagle. Yes. E for eagle. Okay, burung helang. Okay, kalau anda nak tahu, burung helang ni memang karakteristik leader.
Dan burung helang juga rare, susah nak jumpa. Maksudnya leader ni susah nak jumpa sebab tak ramai orang tiba-tiba dilahirkan jadi leader. Okey, leader burung helang, dia menjadi seorang leader. Leader hanya terbentuk melalui pengalaman burung-burung yang di bawah tadi. Daripada dove dia menjadi peacock, daripada peacock dia menjadi owl, daripada owl dia menjadi eagle. Siapa yang asal dia burung dove dia jadi peacock, tiba-tiba dia terus jadi eagle, orang macam tu lah yang buat sale banyak atau growkan company atau growkan organisasi, bawa organisasi atau tim pergi jauh cepat. Tapi dia dalam ciri-ciri diri dia tak ada sifat owl. Dia tak pernah menjadi seekor owl. Dia tak tahu menjadi orang yang detail dan particular dan tahu defend dia punya company atau team daripada gagal, daripada kerugian. Orang macam ni lah yang selalunya buat duit banyak dan duit tak lekat, duit hilang pun banyak. Memang inilah banyak sangat berlaku di kalangan founder business, especially yang glamour tu. Dia buat sale banyak tapi duit habis pun banyak. Maksudnya you buat goal banyak, you bolos goal pun banyak. Rugi. Macam you buat keuntungan 30 juta tapi you rugi actually bila audited you rugi 35 juta. Okay, itu yang banyak berlaku dalam sebuah company, realiti sebuah company kebanyakannya yang anda tak perasan lah. Okay, dan ia juga banyak berlaku dalam sale di Instagram. Okay. Jadi sebab banyak juga produk yang tidak fokus orang-orang peacock, mereka fokus orang-orang owl. Okay, jadi maksudnya benda ni normal. Benda ni normal. Okay, tak semestinya sebab apa orang owl tadi susah membeli produk. Actually kau jangan jual produk dekat orang owl sebab orang owl dia sangat detail. Jadi bila you jual produk macam yang tak mengikut spesifikasi mereka dan kemahuan mereka, diorang akan tanya, seller akan jadi bosan nak layan apa semua. Selalunya diorang banyak tanya dan benda tu susah sangat nak memuaskan hati mereka. Lainlah orang peacock atau orang dove, dengar je terus beli. Orang eagle pun tak kisah sangat, macam dia dengar je terus beli. Sebab apa? Sebab orang eagle orang yang sebab melalui dia menjadi eagle, actually sebab pengalaman hidup dia. Dan contoh saya nak cakap isu ni, penting sangat isu ni. Macam contoh anda menjadi anda daripada burung dove, asal anda daripada burung merpati, anda pandai buat kerja-kerja operation dan pandai, anda ada orang yang pandai buat sale and marketing. Ni memang bisnes anda lah, for example. Tapi anda akan perasan apa yang kesilapan yang berlaku dalam team anda atau company anda di mana anda gagal. Ia berlaku bila anda banyak habiskan masa di operation atau anda own a business tapi anda ada ciri-ciri dove yang sangat banyak. Anda tak pandai buat keputusan, anda susah nak bercakap dengan close deal apa semua kan. Jadi anda tak berani fikir benda-benda besar. Lepas tu anda cepat kesian, sikit kesian, tu kesian, ni kesian. Sampai macam yalah, sebab bisnes ke apa-apa benda yang besar, nak besarkan organisasi, nak majukan team, you have to take risk lah kan. Lagi besar risiko, lagi besar peluang. Jadi kalau you pilih untuk terus menjadi burung dove, hati-hati sebab eagle hanya menjadi eagle, leader hanya menjadi leader bila dia nak improve diri dia. Kalau anda tak nak improve diri anda nak maintain je duduk di burung yang buat kerja-kerja operasi. Maksudnya macam ni lah, anda tak fikir nak pergi upgrade ilmu, anda tak upgrade ilmu, anda hanya macam fokus buat bisnes anda tanpa upgrade diri anda, improve diri anda, dan tak nak besarkan team, takut nak ambil staff, takut nak bayar gaji, everything kan.
okey, tak nak besarkan company, okey, anda hanya fikir limited thing saja, okey, di situlah di mana anda akan menjadi owner syarikat yang berkarakter burung merpati sahaja. Anda tak ada karakter leader, anda tak ada karakter burung helang. Okay, sebab burung helang dia bukan lahir tiba-tiba menjadi helang. Maksudnya dalam kumpulan organisasi atau bisnes, dia tak tiba-tiba lahir menjadi leader. Dia memang lahir daripada pengalaman, kesukaran, kemahuan dia mau go bigger, mau help more. Okay, di situlah indikator yang menunjukkan bisnes anda semakin kecil atau bisnes anda di tahap itu saja, atau bisnes anda memecut laju naik ke atas. Okey, lepas tu karakteristik eagle adalah disebabkan eagle ni dia terbang jauh dan tinggi, dia punya vision, dia boleh tengok benda-benda yang jauh, jadi dia boleh berfikir benda-benda yang what will happen 5 years next. Okay, dia boleh merancang benda yang 10 tahun akan datang, 2 tahun akan datang. Okay, tapi kekurangan dia tak boleh tengok benda mikro lah, benda-benda kecil, buat operation dia dah tak boleh nak layan. Maksudnya dia perlukan siapa untuk melayan dia. Dia perlukan pembantu, iaitu dari golongan awal. Orang awal lah yang selalu kena update dia tentang apa yang berlaku di operation atau sales side, operation side. Okey. Jadi, dan sebab itulah benda-benda yang documentation yang macam detail-detail, selalunya kalau leader yang berkarakteristik eagle ni, leader yang berkarakteristik peacock pun ada, dove pun ada, owl pun ada. Jangan ni ya, sebab dia terpaksa jadi business owner kan. Jadi macam kadang, sebab itulah pentingnya anda kenal karakteristik waktu ambil kerja pun. Bila kita ambil kerja, kami ambil kerja mengikut karakteristik ni. Staff kami mengikut karakteristik ni. Kalau kami dah tahu kami dah ramai orang dove, kami dah tak ambil. Kami dan kami akan pastikan company kami ada owl. Okey, dan kami tak ambil ramailah orang awal. Dan kami ambil juga orang eagle, tapi orang eagle susah jumpa. Orang eagle ni yang kita akan naikkan pangkat dia, okey. Sebab dia perlu jadi leader kepada certain department, okey. Jadi di sinilah pentingnya sebuah organisasi tu perlu punyai orang-orang yang ada warna-warni karakter. Sebab kalau semua, you bayangkanlah dalam sebuah organisasi tu semuanya peacock, siapa nak buat kerja? Siapa nak buat kerja belakang tabir? Bayangkanlah semuanya awal, semuanya tak boleh. Habis tu bila company nak grow, sebab dia asyik macam no, dia asyik cakap no, dia asyik no. Tapi kalau orang eagle, dia berani take risk sebab dia berwawasan tinggi. Dia nampak benda yang jauh yang anak-anak buah dia tak nampak di bawah. Okey. Jadi sekarang kita akan cakap conclusionnya, di manakah, siapakah yang terbaik. Birds, burung. Okey, tak sangka hari ini kita akan bercakap pasal burung. Okey, burung apakah yang terbaik di antara semua burung? Siapa nak teka? Cepat saya tunggu. Tak ada. Okey. Burung yang terbaik di antara semua burung sebenarnya adalah semua burung terbaik. Semua burung sangat terbaik. Anda sangat sempurna menjadi diri anda. Okey. Cuma anda kena respect. Nanti lepas ni bila mula bekerja dengan orang, bila mula duduk dalam sebuah kumpulan, anda kena mula respect each other. Anda kena respect kenapa dia ni macam ni, kenapa dia tu macam tu, kenapa dia ni suka argue, kenapa dia ni pemalu, kenapa dia ni tak tahu malu kenapa dia ni cepat membangkang, kenapa dia ni tak pandai membangkang, lurus bendul. Respect each other, okay.
Sebab saya tengok benda-benda macam ni, bila anda tak faham karakter-karakter orang, susah lah. Sebab dulu saya handle a few staff kan, yang macam ada pelbagai karakter. Kita jadi pening bila macam staff saling menyalahkan each other dengan perangai masing-masing. Actually bukan salah diorang, actually tu sifat diorang yang we have to accept and we have to harmonize. Okay, jadi kita perlu tiru siapa? Tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandai berubah karakter mengikut situasi. Baginda berjaya menjadi semua jenis burung dalam memastikan usaha baginda Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul yang terakhir terlaksana. Okey, contoh kan, bila baginda pulang ke rumah, baginda menjadi burung merpati, burung dove, iaitu bapa yang penuh kasih sayang, suami yang penuh dengan simpati, okey, perhatian, yang memahami, yang bertolak ansur, okey, yang loving, yang macam tidak terlalu bossy, okey, yang macam maksudnya orang suka berkawan tau dengan burung dove ni. Kalau anda perasan dalam organisasi, orang memang suka berkawan dengan burung dove. Saya pun memang best kalau staff burung dove ni, memang best lah. Diorang macam ceria, diorang loving. Okey, baginda Rasulullah SAW bila keluar pergi berdagang, beliau menjadi burung apa tadi kita cakap? Orang yang pandai marketing and sale adalah burung merak. Peacock. Baginda menjadi peacock, dan baginda pakai cantik-cantik, dan baginda berketerampilan memilih wangian apa yang menyelesakan orang untuk berdagang, okey, dan membeli. Okey, dan apabila baginda pergi berperang, baginda menjadi siapa? Baginda menjadi eagle, burung yang penuh dengan strategi, burung yang penuh dengan mission, burung yang penuh dengan ketegasan, burung yang tak fikir remeh-temeh, burung yang boleh buat keputusan yang besar yang orang takut nak buat, orang-orang bawahan takut nak buat. Baginda berani buat keputusan besar dan berani take risk untuk perang itu menang. Okay, next, baginda menjadi burung owl di mana? Siapa nak tahu? Baginda menjadi burung owl, burung hantu, apabila baginda menjalankan urusan dakwah. Okey, atau apabila baginda menyampaikan Islam, okey, baginda menyampaikan dengan teliti, detail, mengikut hukum yang sebenar, yang terperinci. Kalau no is no, okey, maksudnya beliau dengan tegas menyatakan sesuatu itu mengikut hukum-hukum fiqh semua. Okey, jadi nampak tak? Sebenarnya kita bukan tak bagus, kita boleh berubah mengikut situasi ni. Jadi contohilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu saja daripada saya. Okey, nanti saya share lagi kalau ada masa dan kelapangan. Saya sebenarnya nak terang banyak lagi pasal dope test ni. Okey, nanti saya akan terangkan lagi. Assalamualaikum.